Coverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeff dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, macam yang aku dah janjikan kepada korang semua dalam video chapter analysis 107941 yang lepas. Dalam video pada kali ini, aku akan berkongsikan dengan korang semua analisis chapter yang ke-1079 part kedua yang akan membincangkan tentang pertarungan Shanks versus Kid Pirates. Dan aku juga akan menghasilkan sebuah teori yang agak berat dalam perbincangan kita pada kali ini. So aku harap korang bersabar dan menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Dan baru korang komen pendapat korang supaya korang tidak salah faham dengan apa yang akan aku teorikan selepas ini. Penghuraian untuk teori ini sudah semestinya berdasarkan fakta-fakta yang sedia ada daripada sumber-sumber yang canon. So mungkin korang akan mendengarkan beberapa maklumat yang korang dah dengar sebelum ini. Mungkin korang akan rasa yang aku akan ulang perkara yang sama dalam perbincangan selepas ini. Kalau korang merasakan sedemikian, maka itu adalah satu petunjuk yang bagus dan ianya menandakan bahawa teori yang akan aku kongsikan dengan korang semua selepas ini sememangnya berdasarkan maklumat-maklumat yang diakui dan disahkan kebenarannya oleh korang semua sendiri juga. Sorry guys, agak panjang sikit intro ni. Bukan apa aku explain dekat korang semua benda ni, sebab aku mengharapkan korang akan faham penyampaian aku selepas ini dengan baik. Alright guys, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, pada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Dapatkan t-shirt Inspire Edition yang didatangkan dengan 4 desain menarik. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yarodomo. Firstly, apa yang menarik tentang kekuatan Shanks ini adalah apabila dalam One Piece Volume 4 Billion yang merupakan sumber rujukan canon yang telah pun diterbitkan oleh Oda dan diberikan semasa tayangan filem Red di Jepun, kita telah didedahkan bahawa Shanks ini sebenarnya mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yang mana setakat ini dalam dunia One Piece hanya Shanks sahaja satu-satunya watak yang telah pun disahkan oleh Oda mampu untuk menggunakan kekuatan luar biasa ini. Dan kemampuan yang aku maksudkan tersebut tidak lain dan tidak bukan melainkan kemampuan Kenbun Shoku Killer. Untuk korang yang baru pertama kali dengar ability Kenbun Shoku Killer ini, kemampuan ini memberikan keupayaan kepada Shanks untuk membatalkan kemampuan Kenbun Shoku Haki yang dimiliki oleh lawannya, even pada tahap future sight. Kenbun Shoku Killer boleh dikatakan merupakan tahap yang paling tinggi dalam kemampuan Hau Shoku Haki sehingga ke hari ini. Guys, please pay attention on this point, sebab point ini bakal memainkan peranan besar dalam teori aku selepas ini. Namun demikian, apa yang aku dah sebutkan kepada korang semua tadi tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan bayangan daripada kehebatan yang dimiliki oleh Shanks sahaja. Namun hakikatnya kita masih belum ditunjukkan lagi dengan kekuatan penuh yang dimiliki oleh Shanks dalam pertempuran sebelum ini sehinggalah ke chapter yang ke-1078. So akhirnya guys, dalam chapter yang ke-1079 yang lepas, Oda Sensei telah pun menunjukkan kepada kita semua kemampuan sebenar yang dimiliki oleh Shanks dalam pertarungan. Apabila kita telah dibelanja oleh Oda dengan perlawanan antara Shanks versus Kid Pirates, akhirnya kita semua didedahkan bahawa Shanks juga sebenarnya mampu untuk menggunakan kemampuan Future Sight dengan sangat mahirnya, sehingga Shanks mampu untuk melihat sehingga 10 saat ke masa hadapan atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Hal ini dikatakan demikian kerana Kid sendiri ada menegaskan bahawa dia akan meratakan keseluruhan kapal Red Half Fleet itu dalam masa 10 saat, dan Shanks mampu untuk melihat kehancuran fleetsnya itu yang berlaku selepas daripada 10 saat tersebut. So mungkin Shanks mampu untuk melihat lebih daripada 10 saat ke hadapan. Ini sememangnya merupakan satu maklumat yang sangat menarik sebenarnya. Ialah mana taknya sebelum ini Future Sight yang ditunjukkan kepada kita semua hanyalah sekadar beberapa saat ke hadapan sahaja, dan tidak sampai 10 saat ke hadapan pun seseorang itu mampu untuk melihat sama ada pengguna Future Sight tersebut adalah Katakuri, Luffy atau even Kaido sekalipun. Akan tetapi untuk Shanks ini pula, Oda sendiri mengesahkan bahawa dia mampu untuk melihat sekurang-kurangnya 10 saat ke hadapan.
memang gempak lah gang. Selain daripada kemampuan future sight ini, kita juga ditunjukkan dengan kemampuan Shanks yang mampu untuk bergerak dengan sangat pantasnya dan mampu untuk menyerang dengan menggunakan teknik Kamusari yang pernah digunakan oleh Goldie Rogers sebelum ini. Dan Shanks juga mampu menyaluti serangannya itu dengan Hau Shokuhaki yang luar biasa sehingga mereka-mereka yang lemah di atas kapal Kid Pirate itu telah pun berbuih mulut dan pengsan disebabkan oleh penangan aura Hau Shokuhaki yang digunakan oleh Shanks itu. Akhir sekali kita juga didedahkan bahawa Shanks mampu untuk menumbangkan Kid dan juga Killer hanya dengan one shot Kamusari itu sahaja. Kemudian pada penghujung chapter tersebut pula kita ditunjukkan dengan kehancuran kapal Victoria Pang sekaligus terkuburnya kumpulan Lanun Kid Pirates, dan pada panel yang terakhir kita telah pun ditunjukkan dengan renungan daripada Akagami no Shanks. Pada panel yang terakhir ni lah guys, aku telah pun mendapat idea untuk menghasilkan sebuah teori yang agak berat tetapi make sense untuk dikongsikan kepada kalian semua. Teori aku mengatakan bahawa sebenarnya Shanks masih lagi belum menyerang Kid Pirates dalam chapter yang ke-1079 yang lepas, dan Kid Pirates masih lagi berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan sebenarnya semua panel kekalahan Kid Pirates yang ditunjukkan kepada kita itu hanyalah ilusi yang ditunjukkan oleh Shanks kepada Kid sahaja. Sabar dulu guys. Mungkin korang dengar macam pelik kan? Biar aku jelaskan dulu kenapa aku berpendapat sedemikian. Okey, sebab utama kenapa aku berteori sedemikian adalah kerana renungan Shanks pada panel yang terakhir chapter yang ke-1079 ini. Korang perasan tak dalam muka surat yang ke-9 chapter ini ada 3 panel yang menunjukkan renungan wajah Shanks kepada kita semua. And guess what guys? Oda menggunakan panel-panel renungan wajah Shanks ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa Shanks kini sedang menggunakan future sight yang dimiliki olehnya. Dan kemudian panel renungan yang sama jugalah yang kita dapat pada akhir panel chapter pada kali ini. Kau ingat lagi tak tentang point Kenbun Shoku Killer yang aku suruh korang pay attention tadi? Kalau korang perasan, dalam scene pertarungan Shanks ini kita dapat tengok semua kemampuan yang dimiliki oleh Shanks daripada segi Hau Shokuhaki, Kenbun Shokuhaki dan juga Buso Shokuhaki. And guess what guys? Kenbun Shokuhaki dan Buso Shokuhaki Shanks yang ditunjukkan ini berada pada tahap yang paling tinggi. So aku berteori yang kemampuan tertinggi Hau Shoku Shanks, which is Kenbun Shoku Killer, itu juga telah pun ditunjukkan oleh Oda kepada kita semua dalam chapter yang ke-1079 ini. Selain daripada panel renungan terakhir Shanks ini, aku juga berteori sebegini rupa disebabkan oleh teknik Dam Pang yang digunakan oleh Kid untuk menghancurkan kapal Fleet Red Hair itu sendiri. Kau ingat lagi tak guys? Dalam chapter yang ke-1030, Kid pernah bagi tahu dekat Lloyd yang dia masih lagi belum mampu untuk menguasai penggunaan teknik awakeningnya itu, dan dia hanya akan menggunakan teknik tersebut apabila dalam keadaan yang betul-betul terdesak sahaja, memandangkan teknik tersebut memakan tenaga yang banyak apabila digunakan. So aku percaya yang Kid juga mampu untuk menggunakan future sight untuk melihat sekilas ke masa hadapan apa yang bakal berlaku sekiranya dia ingin menggunakan teknik awakeningnya itu. Maksud aku mesti Kid akan tengok sama ada tekniknya itu bakal berjaya ataupun hanya akan membazir tenaganya sahaja. Yelah, aku percaya yang Kid juga mempunyai future sight seperti mana Luffy selepas Kid menewaskan Yonko Big Mom bersama dengan Law. Hal ini dikatakan demikian kerana future sight ini adalah sebuah kemampuan yang semua orang mampu untuk miliki apabila mereka mempunyai pengalaman bertarung yang lebih banyak. Memandangkan future sight ini adalah advanced teknik bagi Kenbun Shokuhaki yang mampu dimiliki oleh semua orang. Maksud aku, kalau macam Hau Shokuhaki itu kan sememangnya hanya mampu dimiliki oleh orang tertentu saja, tapi untuk Kenbun Shokuhaki ini pula ianya akan meningkatkan sejajar dengan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dalam pertarungan yang sebenar. Buktinya dalam chapter yang ke-886 muka surat 19, Rayleigh telah pun memberitahu kepada Luffy bahawa kemampuan haki yang dimiliki oleh seseorang mampu ditingkatkan daripada pengalaman pertarungan yang sebenar. So selepas pertarungan menentang Big Mom dan Kaido, aku percaya yang Kid juga telah pun mampu untuk menggunakan future sight. So aku berteori bahawa semasa dalam muka surat yang ke-9, chapter yang ke-1079 ini, Kid telah pun cuba untuk menggunakan future sight-nya itu untuk melihat sama ada serangan yang akan dilakukan oleh Kid itu akan berjaya ataupun sekadar hanya akan membazirkan tenaganya sahaja. Kemudian apa yang menyebabkan Kid menjadi terkejut adalah apabila dia melihat Shanks telah pun muncul dalam future sight tersebut untuk menghalang Kid daripada melihat masa depan yang telah pun dilihat oleh Shanks sebelum itu, yang mana serangan Kid itu akan mampu untuk menghancurkan keseluruhan fleet Red Hair Pirates. Shanks telah pun membatalkan masa depan yang sepatutnya dilihat oleh Kid itu dengan menggunakan Kenbun Shoku Killer dan menunjukkan kepada Kid masa depan yang telah pun ditukar oleh Shanks itu sendiri.
Korang faham tak guys apa yang aku nak cuba sampaikan? Maksud aku macam ni, sepatutnya pada masa hadapan Kit akan menghancurkan kapal Fleet Red Hair Shanks dengan serangan dam pangnya itu. Dan itulah apa yang sepatutnya dilihat oleh Kit dalam future sight dia. Tapi disebabkan Shanks mampu untuk melihat lebih jauh ke hadapan daripada Kit yang mampu lihat beberapa saat sahaja, maka Shanks telah pun membatalkan future sight yang sepatutnya dilihat oleh Kit bahawa dia mampu untuk menghancurkan kapal tersebut, menyebabkan Kit akan berhenti daripada melakukan serangan itu. Bagi aku, ianya lebih masuk akal memandangkan Shanks dilihat menuju ke arah Kit dengan haus Shokuhaki yang diaktifkan. Maksud aku macam ni, kalau Shanks menuju ke arah Kit dengan haus Shokuhaki yang sekuat itu, mesti Kit dapat kesan aura haus Shoku Shanks dan menghasilkan perisai besi untuk melindungi dirinya ataupun cuba untuk mengelak daripada serangan tersebut kan. Yalah, even budak-budak bawahan Kit pun merasakan aura Shanks itu dan pengsan. So takkan Kit tak rasa kan? So possibly Kit tidak merasakan aura tersebut dan diserang secara direct oleh Shanks adalah kerana kemunculan Shanks yang menyerang Kit, dan kehancuran Kit Pirates itu hanyalah sebuah bayangan masa hadapan yang ditunjukkan oleh Shanks kepada Kit sekiranya Kit membuat keputusan untuk meneruskan serangan awakeningnya itu. Sebab itulah kenapa pada panel yang terakhir chapter pada kali ini kita ditunjukkan dengan renungan wajah Shanks yang sedang sama persis dengan renungan Shanks semasa menggunakan future sight dan juga semasa Shanks mengaktifkan haus Shokuhakinya untuk menghentikan Ryokugyu dalam chapter yang ke-1055. So aku berteori yang kesemua serangan yang dilakukan oleh Shanks ke atas Kit Pirates itu hanyalah visual bagi teknik Kenbun Shoku Killer yang digunakan oleh Shanks sahaja. Kalau cakap pasal keputusan kekalahan Kit Pirates yang diumumkan oleh narrator tu pula, aku bukannya apa geng. Sebelum ni pun dalam chapter yang ke-1043 Oda pernah buat yang narrator isytiharkan Luffy dah kalah dan Kaido yang menang dekat atas bumbung Onigashima tu. Tapi kemudiannya Oda twist dan menukarkan keputusan menjadikan Luffy yang menang dan Kaido pula yang kalah selepas Luffy awakening gear 5 dia kan. So tak mustahil sekiranya Oda twist sekali lagi dan mengatakan bahawa sebenarnya Kit dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Ditwist sekali lagi. Bukan apa guys, aku ni bukanlah peminat Eustace Captain Kit sangat pun, tapi aku rasa yang Oda tidak akan mensia-siakan watak Kit ini begitu sahaja. Korang tengoklah macam mana Oda naikkan Kit ini sampai dia dapat 3 billion berries kan. So takkan Oda nak habiskan watak Kit macam tu sahaja. Even Karibu yang boleh dikatakan lebih lemah daripada Kit tu pun Oda tak habiskan watak dia macam tu sahaja. Kalaulah kita nak kata yang Karibu tu still digunakan oleh Oda sebab dia nak bagi tahu rahsia Pluton dekat certain someone, habis tu Kit Pirates pun tak jumpa lagi dengan man with the burn scar yang dia orang cakap dekat Luffy dengan Law tu kan. Kit pun ada peranan yang masih lagi belum diselesaikan. So sebab itulah aku menghasilkan teori ini, which is kerana aku merasakan bahawa Kit masih lagi akan digunakan oleh Oda dalam manga One Piece ini. Berkemungkinan Kit juga selepas ini akan berada di bawah naungan Red Hair Pirates. Lagipun rambut si Kit tu pun merah juga kan. Maksud aku mungkin setelah melihat yang Shanks ini sebenarnya memiliki fleet yang sangat lemah dan hanya inginkan kedamaian tanpa mengambil kesempatan ke atas fleet Red Hair ini, mungkin Kit akan bersetuju untuk bernaung di bawah bendera Shanks dan teruskan pelayarannya instead of dihapuskan oleh Shanks dengan sia-sia macam itu sahaja kan. So guys, macam-macam mana pun untuk mengetahui sama ada teori ini mengena atau tidak, sama-samalah kita tunggu kemunculan chapter yang akan datang nantinya. Okay, kalau korang dah tengok video ini sampai ke minit dan saat ini, sila tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah untuk teori ini. That's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Kau tak down, kalau awak down lantak awak lah. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi